Assalamualaikum, saya Muhammad Syarifin bin Mak Rabuan, nombor matrik 828084. Hari ini saya akan menyediakan ataupun merakam video untuk SMA 1 dalam kelas basic prinsip kaunseling. Tajuk yang saya pilih untuk assignment individu adalah tajuk pendekatan teori kaunseling. Dan pendekatan teori kaunseling ini mempunyai 4 teori. Pertama adalah teori psikologi dinamik, teori kognitif, ketiga adalah teori tingkah laku, keempat adalah teori afektif. Okey, jadi saya akan jelaskan teori-teori pertama dahulu. Teori pertama adalah teori psikologi dinamik yang pengasasnya adalah Sigmund Freud, yang sudah ramai kenal dan sudah ramai tahu bagaimana teori ini dijalankan. Okey, pengasasnya adalah Sigmund Freud yang lahir pada 1856. Teori ini wujud pada tahun 1880. Hasil penyelidikan daripada Sigmund Freud dengan Joseph Brenner. Dan teori ini menekankan tentang motif, emosi dan gerak balas dalaman. Okey, khususnya teori ini menerangkan bagaimana personaliti dapat dipengaruhi oleh akibat konflik yang tidak terkawal, pada khususnya pada zaman kanak-kanak. Dan teori ini mempunyai 3 elemen yang berkaitan dengan personaliti. Pertama adalah ID, ego dan superego. Dan teori ini juga menerangkan bagaimana faktor bawah sedar memainkan peran penting yang mempengaruhi personaliti. Faktor kesedaran mempunyai tiga elemen. Pertama adalah sedar, kedua adalah prasedar, ketiga adalah tidak sedar. Pertama, sedar adalah sedar bahawa saya sedang bercakap, saya sedar. Kedua adalah prasedar, saya cuba mengingatkan balik apa yang saya makan, lauk apa saya makan dan kuah apa yang saya makan. Prasedar, tidak sedar bahawasanya saya tidak sedar berapa kali kelipan mata saya sedang berkelip, dan saya tidak tahu atau tidak sedar berapa denyutan jantung saya telah berdenyut dalam masa sehari. Okey, itu adalah teori psikodinamik. Seterusnya adalah teori kedua, iaitu teori kognitif. Pengasasnya adalah Aaron Tibet yang lahir pada tahun 1921. Beliau juga dikenali sebagai bapa terapi kaunseling. Pada masa yang sama, beliau juga mencetus ataupun menerbit idea baru dalam bidang psikologi. Ini adalah bagus bagi ahli-ahli psikologi. Okey, seterusnya adalah teori ini memberi tepuan. Teori ini juga memberi tepuan cara seseorang itu berfikir, iaitu berfikir dan bertingkah laku. Kedua pula, teori ini berjaya membantu seseorang ataupun berjaya membantu menyelesaikan masalah seperti gangguan makanan, penyalahgunaan bahan, kebimbangan dan lain-lain. Ketiga pula adalah teori ini membuat satu
andaian bahawa apabila kita menukar fikiran, maka kita juga akan menukar tingkah laku. Dalam teori ini saya menemui segitiga, gambar rajah segitiga, yang mana dekat atas segitiga adalah belief, sebelah kiri adalah feeling, sebelah kanan adalah thought. Kat dalam pula ada segitiga lagi kat dalam, kat atasnya segitiga kat dalam tu menggambarkan yourself, ke tepi adalah menggambarkan tentang other, kat tepi sebelah kanan menekankan tentang future. Okey, seterusnya dalam teori ini kita dapati bahawasanya Aaron Tibet melahirkan ataupun membina satu inventory. Inventory bernama Inventory Depresi Bed, ataupun dengan jelas Inventory Depresi Bed, yang mana inventory ini mengandungi 21 item yang berbeza dan mempunyai 4 skala jawapan pilihan. Okey, akhir sekali dalam kajian ini Aaron Tibet telah membuat 600 kertas kerja dan berjaya menerbitkan 25 buku berkaitan psikologi, terutamanya teori kognitif. Okey, seterusnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah teori tingkah laku, yang dipelopor ataupun pengasasnya mempunyai dua pengasas. Pertama adalah iaitu Ivan Pavlov, yang mengkaji menggunakan anjing dan sistem pencernaan. Dia lahir pada 1936, iaitu yang mengkaji tentang pelaziman klasik. Kedua adalah B.F. Skinner yang mengkaji tentang pelaziman opera. B.F. Skinner lahir pada 1904 dan ia melibatkan haiwan merpati dan makanan. Okey, sebelum itu saya akan cerita sedikit bagaimana eksperimen itu dijalankan. Pertama sekali adalah Ivan Pavlov yang menggunakan anjing dan pencernaan. Dia melibatkan anjing dan memberi rangsangan kepada anjing untuk mengeluarkan alio, yang mana dia membunyikan loceng dan melibatkan makanan. Pertama sekali dia memberi anjing itu makanan dan dia membunyikan loceng. Kedua, dia hanya membiarkan loceng itu berbunyi tanpa diberikan makanan, dan ia mendapati bahawa anjing itu mengeluarkan alio walaupun makanan tidak ada di hadapannya. Okey, kedua adalah B.F. Skinner yang melibatkan merpati. Merpati ini bertindak menggunakan tuas makanan, dan apabila ia memerhati bahawa apabila merpati itu tidak diberi makanan secara direct, tetapi ia diberi dalam bekas yang bertuas, jadi merpati itu memerhati ataupun terketuk tuas itu, maka keluar makanan, dan merpati itu melakukan kebiasaan apabila dia lapar dia akan mengetukkan tuas itu. Okey, seterusnya dalam teori ini sememangnya ia berkait rapat dengan persekitaran, seperti eksperimen yang saya jelaskan tadi. Okey, untuk seterusnya dalam teori ini terbagi kepada beberapa faktor. Teori ini juga dibahagikan kepada beberapa faktor seperti penugahan, perbezaan, pembentukan, pembelajaran, pengecualian dan lain-lain. Okey, daripada teori ini teori ini juga
teori ini juga dijalankan dengan menekankan pendekatan yang klinikal. Seperti mengubah suai, menyingkirkan dan penugahan, dan sebagai contohnya adalah fobia, yang mana ia begini, yang mana seperti begini. Apabila kita terlibat dalam satu proses ataupun kita berasa fobia tentang sesuatu, dia akan mengubah suai dari mana satu ketakutan itu, dan ia akan menyingkirkan daripada tindakan kita terhadap sekeliling, dan ia akan mengubah kepada persekitaran, dan sekali dia sebagai penugahan terhadap fobia yang ia alami sebelumnya. Untuk teori tingkah laku, ada beberapa individu daripada ahli psikologi menyokong terhadap teori tingkah laku ini. Pertama adalah individu bernama Chip, tahun 1979, yang mengatakan bahawa teori ini boleh digunakan pakai oleh di negara Afrika. Individu kedua adalah daripada Su 2003, yang mengatakan bahawa teori ini agak sesuai, mempunyai nilai dan mempunyai kebudayaan yang sama dan boleh digunakan pakai di negara China. Dan individu akhir sekali adalah iaitu Eve and Friend 2009, yang mengatakan bahawa teori ini jelas, objektif dan terarah. Itu saja untuk teori tingkah laku. Seterusnya adalah teori terakhir, teori yang keempat, iaitu teori efektif. Saya akan jelaskan bahawasanya teori efektif ini mempunyai beberapa teori ataupun yang bawah-bawahnya. Saya akan terangkan, terutamanya saya akan fokus kepada satu teori, iaitu teori humanistik. Teori humanistik mempunyai dua tokoh. Tokoh pertama adalah daripada pengasas Abraham Maslow, kedua adalah Carl Rogers. Dalam teori ini, humanistik, mereka mengatakan bahawa manusia ini mempunyai keperluan asas, yang mana perlu sesuatu keperluan asas. Teori ini juga dalam hal ini berkaitan disokong dengan hierarki Maslow. Dalam teori ini kita dapat di satu gambar rajah piramid. Kita dikenali atau kita memanggil tentang piramid Maslow, piramid Abraham Maslow. Dalam piramid ini mempunyai beberapa lapis dan beberapa peringkat. Peringkat paling bawah adalah peringkat yang paling terbesar, iaitu fisiologi. Peringkat fisiologi ini ia dikenali beberapa item apa itu masuk fisiologi. Fisiologi ini yang mana kalau kita tidak dapat, tak boleh hidup. Kalau kita dapat, baru boleh hidup. Fisiologi adalah berkaitan dengan minuman, pakaian, udara. Kita sedut udara, kalau tak ada, tak boleh. Sebab itu dia paling bawah dan paling terbesar, dan semua manusia perlu ada, dan semua manusia perlu kecapi. Peringkat teratas kita terokai adalah tentang keselamatan dan keamanan. Bagaimana kita membicarakan tentang keselamatan dan keamanan? Semua orang perlu ada, semua orang perlu kecapi untuk mendapat keselamatan dan keamanan. Kita juga terlindung daripada pertama undang-undang. Pertama ada undang-undang, kedua adalah perlindungan daripada kerajaan, daripada pegawai polis. Dan perlindungan itu adalah
untuk berlindung daripada jenayah yang nak berlaku, atau kita juga berlindung dari tempat perlindungan daripada binatang-binatang buas. Itu peringkat yang kedua. Kita beralih kepada peringkat ketiga. Peringkat ketiga ni adalah semakin mengecil. Peringkat ketiga adalah mengatakan tentang hubungan sosial. Hubungan sosial ini semua orang tahu berkaitan dengan hubungan sosial. Dia ada beberapa item. Pertama, ia mengerti ataupun ramai orang mengatakan tentang apa itu cinta. Okey, item pertama adalah cinta. Kedua adalah kasih sayang. Ketiga adalah hubungan antara makhluk lain. Dalam hal ini ia memainkan satu perasaan dan jiwa pada peringkat ini, peringkat ketiga. Okey, kita beralih kepada peringkat atas lagi, iaitu peragaan diri. Peragaan diri ini satu perkara yang kecil, iaitu pujian, dorongan, kenaikan pangkat dan sebagainya. Itu peringkat paling kecil, tapi dia tidaklah seperti diperlukan seumpama atau seperti fisiologi. Dia perlu, tetapi fisiologi boleh lebih diperlukan. Okey, kita beralih kepada atas, adalah paling kecil atau paling tinggi, iaitu kesempurnaan diri. Setiap orang mesti akan dapat kesempurnaan diri, tetapi ia perlu kecapi yang bawah-bawahnya dahulu. Dia perlu menyempurnakan yang bawah-bawah, baru dapat kesempurnaan diri. Okey, itu saya bercakap atau saya membuat satu ulasan tentang piramid. Okey, dalam hal ini juga Abraham Maslow pada tahun 1968 dia mengatakan bahawa melihat melihat manusia adalah baik, dan manusia juga adalah mulia. Itu adalah ungkapan daripada Abraham Maslow tentang teori humanistik. Dalam saya mengutarakan tentang teori, keempat teori, seperti itu, itulah daripada saya sendiri tentang memberi gambaran atau memberi pendedahan tentang teori-teori keempat teori. Akhir sekali, saya juga ingin berterima kasih kepada pensyarah kerana memberi dorongan dan memberi bagaimana cara-cara untuk mencari rujukan, bagaimana cara membuat assignment individu ini. Saya juga berterima kasih kepada rakan-rakan yang lain kerana turut membantu. Seterusnya saya juga meminta maaf jika tersalah fakta ataupun tersalah mendapat info ataupun maklumat dari segi ucapan saya tadi. Saya minta maaf dan saya akan cuba untuk memperbaiki, dan saya akan cuba untuk menimba ilmu yang lebih banyak agar kita dapat menolong ataupun kita dapat memahami terdahulu apa itu kaunseling, dan kita juga dapat membantu orang lain. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.